Baik, dalam PRN Johor, penganjuran ceramah, syarahan, kempen secara fizikal dan ziarah rumah ke rumah dibenarkan sepanjang 14 hari tempoh berkempen. Bagaimanapun jumlah penyertaan ataupun kehadirannya dihadkan mengikut jumlah tertentu. Dan ini berbeza dengan PRN terdahulu di Melaka dan juga di Sarawak. Tetapi bagaimanakah kelonggaran SOP berkempen ini mencorak naratif kempen parti-parti yang bertanding nanti? Di Thailand ketika ini, Profesor Madya Dr. Hamidia Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Assalamualaikum, Prof. Prof, kalau kita lihat, Waalaikumsalam. baik, Prof, siapakah yang mungkin akan mendapat kelebihan daripada kelonggaran SOP ini ataupun ia akan beri peluang sama rata kepada semua parti-parti yang bertanding di Johor nanti? Terima kasih. Dengan SOP yang boleh dikatakan longgar, pada kali ini saya menjangkakan akan berlaku persaingan dalam konteks kempen di antara parti-parti. Sekiranya PRN di Melaka dia ambil contoh, ia memberi kelebihan kepada kerajaan yang memerintah. Mereka boleh melakukan program sedangkan parti-parti lain tidak mampu. Tapi dengan adanya kelonggaran ini akan memberikan persaingan yang lebih hebat dalam bukan saja dalam konteks kempen, tapi juga seperti yang kita katakan tadi dalam naratif tentang persoalan politik masa kini akan lebih terdedah kepada parti-parti politik. Jadi saya menjangkakan setiap parti akan menggunakan kelebihan yang ada pada mereka untuk menggunakan apa yang ada ini sebaik mungkin ketika PRN Negeri Johor. Prof, kalau kita lihat pada pilihan raya negeri kali ini merupakan kali pertama automatic voter registration ataupun AVR bagi pengundi berusia 18 tahun ke atas akan digunakan. Dan ini bermakna ada lebih 700,000 pengundi baru dalam PRN pada kali ini. Adakah pendapat Prof melihat di sebalik kelonggaran kempen secara fizikal yang diberikan dalam PRN kali ini, adakah kempen di media sosial juga akan lebih hebat ataupun ia kembali kepada cara lama berkempen, politik ahli-ahli politik ini berkempen, iaitu secara bersemuka dari rumah ke rumah? Terima kasih Hakim. Saya kira walaupun kelonggaran ini telah diberikan dalam konteks pertemuan secara fizikal dan kembali semula kepada budaya kempen, budaya politik Malaysia akan mendominasi kempen di Johor ini, tetapi saya percaya penggunaan media sosial akan terus bertambah. Mengapa? Kerana kalau kita lihat dalam konteks pengundi muda yang masuk, dalam konteks suasana ketika ini yang juga menunjukkan bagaimana teknologi itu menjadi semakin penting dalam konteks memenangi jiwa dan juga memujuk pengundi untuk keluar mengundi. Jadi saya kira pada masa yang sama kita akan melihat peningkatan dalam konteks sosial media. Tapi pada masa yang sama, saya merasakan bahawa pengguna parti-parti politik akan menggunakan semaksimum mungkin kelonggaran yang diberikan dalam konteks SOP ini untuk memberikan kelebihan kepada mereka, bukan sahaja untuk menjalankan kempen, tapi untuk menyampaikan, terutamanya untuk mereka mereka memperkenalkan calon, polisi atau manifesto setiap parti dan sebagainya. Jadi saya kira kedua-dua elemen itu, tradisional dan media baru ini akan digunakan pakai oleh parti-parti politik bagi mendapatkan sokongan di negeri Johor. Prof, apakah mungkin isu yang boleh digunakan untuk mengambil hati pengundi-pengundi muda ataupun pengundi baru ini? Kerana kita lihat sebelum ini, kalau pengundi-pengundi yang sudah lama di saluran 1, 2 dan 3, mereka ni sudah ada data yang boleh kita buat jangkaan tingkah laku mereka. Tapi bagi pengundi muda ni yang baru pertama kali masuk ke gelanggang demokrasi untuk membuang undi, apakah mungkin isu yang boleh diketengahkan ataupun yang boleh mungkin menangkap perhatian mereka untuk keluar membuang undi pada buat kali pertama? Terima kasih Hakim. Saya kira bagi kami juga penalisa mendapati sedikit sukar untuk kita mencerap ke arah manakah aliran pengundian yang akan dilakukan, terutamanya bagi golongan 18 ke 21 ataupun golongan yang automatic registration di Johor. Seperti Hakim katakan tadi, hampir 760,000 orang pengundi baru. Walaupun pengundi 18 hingga ke 21 itu hanya lebih kurang 8%, yang selebihnya mereka yang tidak pernah mendaftar sebelum ini. Jadi kerana mereka tidak pernah mendaftar, kita tidak tahu ke arah mana aliran dan adakah mereka akan keluar untuk mengundi. Tetapi jika kita mengambil senario bahawa mereka tidak berminat dalam konteks politik, maka kita akan melihat
bahawa penurunan kadar keluar mengundi itu akan berlaku seperti mana di Melaka sekiranya kumpulan yang automatic registration ini tetap untuk tidak keluar. Tapi bagi golongan muda, saya merasakan bahawa isu-isu nasional, isu-isu yang kita lihat bermain di media sosial itu akan mendapatkan perhatian yang lebih. Dan bagaimana dalam konteks bahasa, dalam bagaimana konteks penyampaian dilakukan oleh parti, boleh menarik minat kumpulan ini. Cabaran kepada parti bagi golongan 18 ke 21 ialah bagaimana mereka boleh membawa pengundi-pengundi ini keluar mengundi pada hari pengundian. Saya kira itu yang perlu dilakukan dan itulah kelebihan yang ada bagi parti-parti politik apabila mereka boleh berkempen secara fizikal, bermakna mereka boleh keluar dan memujuk pengundi-pengundi untuk keluar mengundi, dan ini saya kira akan menjadikan suasana pilihan raya, suasana kempen di Johor akan berbeza dan akan melahirkan pola pengundi yang berbeza jika berbanding dengan Melaka. Prof, akhir sekali, apakah mungkin isu yang akan mendominasi PRN kali ini? Adakah ia melibatkan isu setempat seperti kerana ia ada pilihan raya negeri, pemilihan ADUN atau YB di kawasan penduduk-penduduk ini? Adakah ia akan lebih berfokus kepada isu setempat atau melibatkan isu-isu nasional? Okey, kalau kita lihat ketika ini jelas ya. Ketika ini jelas bahawa Barisan Nasional cuba menjadikan isu pilihan raya negeri Johor ini sebagai isu setempat. Maknanya isu bagi negeri Johor mendapatkan kestabilan, keutuhan dari segi majoriti mereka di negeri, di Dewan Undangan Negeri. Tetapi bagi kebanyakan parti, terutamanya bagi PN, kalau kita melihat 3-4 hari kempen yang berlaku oleh Perikatan Nasional ketika ini, lebih kepada menekankan persoalan tentang isu nasional, di mana mereka mengatakan bahawa pilihan raya di Johor tidak sepatutnya berlaku, tetapi berlaku atas tangan-tangan gaib di Perikatan Nasional yang menyebabkan pilihan raya itu terjadi. Jadi saya merasakan dia akan berlaku pertembungan ya, dalam konteks isu nasional dan juga isu negeri. Kelebihan yang ada dengan konsep dengan apa yang dilakukan oleh kelonggaran SOP ini ialah di mana isu nasional ini boleh memainkan peranan apabila ceramah dibenarkan, dan inilah tradisional politik yang selalunya mempengaruhi sangat kuat, mempengaruhi gelombang keinginan, gelombang minatnya pengundi terhadap persoalan politik, dan ini saya kira yang akan berlaku di Johor.